Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Gempa dan panas sahabat semua. Ya, pendedahan daripada Brother Iswardi menyatakan hari ini kita lihat bagaimana geng lebay-lebay PAS adalah penunggang yang paling hebat di dalam negara kita. Jadi menarik ya untuk kita dengar kenyataan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan ini. Dan seorang lagi, Cikgu Bat yang dikenali sebagai kaki fitnah, sekali lagi bakal berhadapan dengan satu lagi saman. Jadi teruskan saman menyaman ini kepada kaki-kaki penfitnah, penghasut yang sentiasa mencari berniat jahat ya untuk menghasut rakyat, penyokong mereka untuk membenci pemimpin-pemimpin maupun ya dengan fitnah-fitnah yang tidak berasas. Jadi sahabat semua, menarik untuk kita tonton bersama ya kenyataan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan satu isu panas ini. Jadi mari kita ikuti video yang saya petik daripada sosial media Iswardi Murni Utama. PAS gesa ambil tindakan terhadap Ngeh berkaitan isu 3R. PAS menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap ahli parlimen berwas kerana mengeluarkan kenyataan berkaitan isu 3R. Ini susulan cadangan pemimpin DAP itu agar orang bukan Islam menganggotai jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi DUN untuk mengubah undang-undang Islam. Ini maksud saya. This is what I mean. Kita jadi tak kisahlah, tak kisah parti mana, PAS ke, geng-geng PKR ke, PH ke, sama je. Bila ada orang bercakap tentang isu agama, kita gunakan undang-undang, make sure ambil tindakan. Ya, mana yang melampau dalam agama, tu memang kita kena ambil tindakan undang-undang lah. Menghina agama, contohnya menggunakan bahasa-bahasa kesat, tu memang kena ambil tindakan. Tetapi perkara-perkara yang melibatkan perbahasan dan perdebatan dan perbincangan, di sini nanti kita dah tutup pintu untuk kita nak menerangkan agama ini kepada orang lain. Kita gunakan undang-undang untuk menutup agama ini dengan orang lain. Dan akhirnya apa yang akan jadi pada kita? Semua agama, termasuk Islam, bukan Islam sebenarnya, kita akan jadi agama dan bangsa yang berprasangka. Kita tak harmoni, tuan-tuan. Macam mana kita tak berprasangka kepada agama lain kalau kita tak faham agama dia? Sama juga macam mana orang lain tak berprasangka dengan kita kalau dia pun tak faham agama kita. Bila kita cuba memahamkan orang dan memahami agama orang lain dan budaya orang lain, bukan kita nak suruh dia convert atau kita akan convert pada agama dia, bukan. Saya kaji dan tahu agama Kristian. Saya tahu agama Yahudi. Saya tahu agama Hindu. Saya belajar tentang Buddha, Taoism. Saya belajar tentang Confucianism. Saya belajar tentang agama sebab saya tertarik untuk mengkaji dengan pelbagai agama. Tujuan saya mengkaji ni bukan saya nak lawan agama tu, nak berdebat ni, bukan. Supaya saya memahami daripada sudut pandang mereka. Oh, mereka begini. Kenapa kuil itu dibina? Ini sebab dia. Kenapa kuil Sami memilih tempat tersebut? Supaya nanti kalau kita berinteraksi dengan mereka dan mereka tak nak pindah contohnya, kita faham kenapa. Supaya kita boleh turun berinteraksi, berbincang, cari jalan penyelesaian. Kalau isu dia, kalau kita tak faham, dia tak faham, itu yang jadi ketegangan kaum. Itu yang jadi ketegangan agama. Masing-masing tak faham. Kita pula bertanya, kita pula nak, dia kata takkan kau tak faham agama Islam? Tak, dia tak faham. Sama juga, takkan kita tak faham agama Kristian? Kita pun tak faham. Kita tak faham agama Kristian ni banyak denominasi. Dia ada banyak gereja. Dia ada banyak pegangan. Sama juga dia orang tak faham kita ni banyak mazhab. Kita ada banyak pegangan. Kita ada dua pandangan berbeza di antara di antara Sunni, Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga Syiah. Mereka takkan faham benda ini. Mereka itu juga takkan faham tentang isu undang-undang Islam kalau kita tak cuba fahamkan kepada mereka. Jangan kata orang bukan Islam, orang Islam sendiri pun tak faham undang-undang Islam. Kalau saya tanya tuan-tuan, 3 asas jenayah Islam. Di dalam jenayah Islam ada 3 asas. Tuan-tuan ingat tak apa? Tuan-tuan ingat tak? Saya rasa majoriti tak ingat. Kita ada hudud. Kita ada qisas. Kita ada satu lagi, takzir. So ini 3 elemen penting. 3 elemen penting dalam jenayah Islam. Itu baru jenayah Islam. Kita belum cerita bab-bab lain. Pewarisan, kita ada bab muamalah, kita ada bab munakahat, pernikahan. Dia ada banyak elemen lain yang majoriti kita pun kita tak tahu.
Tapi tak apalah, benda tak seperlu kita tahu semua. Tetapi sekurang-kurangnya asas tu kita bagi tahu. Boundaries kita kat mana. Bagi saya lebih mudah sebenarnya kalau kita didik orang bukan Islam dan kita sebagai orang Islam dididik tentang ajaran agama lain supaya kita faham. Saya orang Sarawak, tuan-tuan. Saya orang Sarawak. Masa form 1, saya baca Al-Quran, sebelah saya baca Bible. Saya ingat lagi nama dia Andrew Jika. Andrew pula. Yalah, Andrew lah. Dia sekarang captain bawa kapal kereta tank. Frankie. Andrew pula. Frankie. Captain Frankie dia sekarang. Nama dia Frankie. Dia bawa kereta tank dekat Melaka kot. Saya tak tahu. Dia captain lah sekarang. Dia duduk sebelah saya. Duduk asrama. Dia baca Bible. Saya baca Al-Quran. Saya tengok Bible dia. Oh, macam ni saya baca. Saya tengok dalam masa tu bahasa Melayu kot. Saya tak ingat. Tuan-tuan, Islam lagi saya ni. Tapi bila interaksi macam tu di Semenanjung lah terutamanya, tak ada. Tu yang jadi isu tu. Bukan saya nak suruh tuan-tuan baca Bible, tak. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan faham posisi mereka dan penting sekali mereka faham posisi kita. Make yourself understood and try to understand. Pastikan mereka memahami kita dan kita memahami mereka juga. Sebab itu saya setuju dengan kenyataan ini daripada Dr. Satya Prakash ni. JK Harmoni, Jawatankuasa Harmoni perlu kerap mesyuarat bincang isu antara agama. Timbalan Setiausaha Anggung PKR, Dr. Satya Prakash Nadarajan mencadangkan Jawatankuasa Keharmonian penganut agama mengadakan mesyuarat lebih kerap. Katanya buat masa ini jawatankuasa itu tidak begitu aktif dan perlu diperkasakan sehingga menjadi badan penting bagi membincangkan isu-isu berkaitan antara agama. Saya faham, ia satu isu yang kompleks dan sensitif. Setiap agama memiliki pandangan berbeza dalam isu-isu melibatkan agama masing-masing. Tetapi dengan memberi Jawatankuasa Harmoni peranan utama dalam isu seperti ini, saya harap kebimbangan umat Islam, semua rakyat Malaysia diambil kira tanpa mengira kepercayaan mereka, katanya kepada Malaysia Kini. Baik, saya ceritalah. Kenapa masalah JK Jawatankuasa Keharmonian ini ataupun perbincangan di antara agama ini menjadi masalah, menjadi satu benda yang tak berjaya, tuan-tuan. Dia yang pertama ialah apabila ada pihak mengatakan tak perlu mengadakan sebab ini agenda liberal, nak menyamakan pluralisme, nak menyamakan sebuah agama. Itu satu grup. Bagi saya grup bangang macam ni memang kita wajar campak je ke laut. Sebab dia orang sendiri pun tak faham agama lain dan tak cuba memahamkan orang dengan agama Islam, and yet dia suruh orang bukan Islam faham agama Islam. Apa dia ingat tiba-tiba boleh muncul macam tu dalam otak, dalam pemikiran? Tak ada. Yang kedua, isunya adalah apabila masing-masing cuba nak convert each other. Kita nak kena terang agama Islam ni supaya mereka masuk Islam. Kita kena terangkan agama Kristen supaya mereka masuk Kristen. Itu jadi isu. Tak, tuan-tuan, Islam ni adalah lebih baik kita menerangkan agama dan keindahan agama kita. Dan kedua, ketiga, satu lagi grup yang duk attack agama lain. Ini saya tak berkenan juga. Kita duk attack, agama kau tak betul, agama aku saja yang betul. Ini jadi isu. Jadi kau kata agama Islam ni tak betul. Bukan. Jangan kata apa yang aku tak kata. Tuan-tuan, kita ceritakanlah keindahan agama kita. Dia ceritakanlah keindahan agama dia. Nak pilih tak pilih itu cerita pilihan masing-masing. Yang utama sebenarnya bila kita dengar, kita faham, ini kedudukan dia. Ini pandangan mereka. Ini posisi mereka. Kristian di Sarawak begini. Pecahnya sebegini. Grupnya sebegini. Di Sabah sebegini. Di Semenanjung sebegini. Di kalangan orang Cina sebegini. Di kalangan orang Ulu sebegini. Di kalangan orang Kadazan sebegini. Bagi Islam, kita kena faham sebegini. Islam melihat sebegini. Di kalangan Salafi sebegini. Di kalangan bukan Salafi sebegini. Ada pandangan di antara Salafi dan juga bukan Salafi. Di antara Asy'ariyah, Maturidiyah, di antara Salafiyah, ada pandangan yang berbeza-beza. Jadi benda sebegini yang sebenarnya orang Islam sendiri pun tak faham. Ada ada. Kalau kita sendiri pun keliru, habis tu kau ingat orang bukan Islam akan faham?
Tak payahlah kita ceritakan yang kompleks-kompleks. Kita ceritakan yang asas. Dia orang dah duduk puluhan tahun dalam negara kita, lahirkan negara kita. Takkan dia tak faham agama Islam? Engkau sendiri pun tak faham agama Islam macam mana? Kau nak harapkan dia orang tak belajar agama Islam tu faham? Tuan-tuan, saya bagi contoh mudah saja. Itu saya bagi contoh pasal pegang anjing haram. Saya tanya, apa hukum pegang anjing? Majoriti orang yang saya tanya, dia kata, tengoklah basah ke tak basah. Dia kata kalau basah haram lah. Kalau tak basah, kalau kering tak haram. Tuan-tuan, mana datang basah haram tak basah tu, kering tu tak haram. Tuan-tuan buka balik buku fiqh. Kalau basah kena sertu. Kalau kering tak payah sertu menurut mazhab Syafi'i. Tak ada mazhab Syafi'i sebut haram. Dia kata sertu. Kalau bahasa yang orang tak betulnya sama. Tapi sama tu sebenarnya bukan perkataan itu, sertu. Sertu adalah bahasa yang betul, perkataan yang betul. You see bagaimana benda asas macam tu pun kita salah. Pegang anjing tak haram, tuan-tuan. Cuma kena sertu. Tak ada, kau silap pegang anjing. Exactly my point. Dalam buku fiqh membincangkan basah tak basah itu untuk sertu, bukan untuk halal atau haram. Halal atau haram tu untuk isu lain. Itu ada pandangan, ada cerita lain. Itu hukum lain. Di sini saja pun kita keliru. Itu orang Islam keliru. Bayangkan orang bukan Islam. Kan? Best. Saya saja bawa isu ni panjang, tuan-tuan. Sebab kita nak bawa ke tahun baru ni, tuan-tuan. Kita kena tukar pemikiran kita. Jadi Islam yang lebih pertengahan. Islam yang tidak ekstrim. Liberal tu satu hal lah, tak Islam dah. Terlalu ekstrim sampai Allah. Ini antara ghurur. Ulu ni berlebihan. Contoh dalam semayang. Contoh. Bila nak masuk niat. Astagfirullah. Imam Syafi'i menulis dalam Ihya Ulumuddin. Ini antara contoh orang yang berlebihan. Melampau dalam, bukan melampau, tapi berlebihan. Niat mudah, tuan-tuan. Islam ajar mudah. Tetapi kita yang menyulitkan. Tahun 2024 ini insyaAllah kita bawa yang baru. Baik. Langkah Dubai. Okay. Ini kenyataan Tuan Ibrahim Tuan Man. Langkah Dubai hanya drama rekaan Jcom. Shah Alam, Jabatan Komunikasi dikatakan sengaja mereka cerita wujudnya gerakan menjatuhkan Perdana Menteri. Dikenali sebagai langkah Dubai yang dirancang dan didalangi pemimpin pembangkang demi menutup pelbagai kelemahan kerajaan perpaduan sekarang. Menurut Tuan Ibrahim Tuan Man. Untuk makluman Sina, saya nak langgan premium tak boleh. So tolong kan. Tuan Ibrahim Tuan Man kata, ini adalah kerja Jcom. Jcom yang buat cerita ni, tuan-tuan. Cerita ni bukan Jcom. Saya bukan Jcom, tuan-tuan. Saya sebut 750 juta tu sebelum langkah Dubai ni berlaku lagi. Yang sebut kerajaan akan tumbang tu Papa Gomo. Yang sebut itu Papa Gomo dan juga Salim tu. Dua-dua ni orang atuk. Kita kena ingat dua-dua ni mereka makan dengan atuk sekarang ni. Now, isu dia adalah bila lepas itu gagal pada 22 hari bulan Disember, saya kata saya dapat maklumat daripada intelijen 750 juta nak dibawa masuk sebab langkah pertama gagal. Langkah pertama gagal. Tuan Ibrahim Tuan Man kata, sebab Jcom komen semalam. Saya kata Jcom silap. Dengar live saya semalam. Saya kata Jcom silap dalam isu ni. Saya kata bukan. Bukan isu, bukan langkah kajang. Sebenarnya cerita lain. Nak tahu lebih lanjut, dengar live sampai malam tadi. Tapi poin saya begini, tuan-tuan. Adakah PAS tak tahu langkah ini atau dia buat-buat tak tahu? Sebab kenyataan daripada lawyer Bersatu lain bunyi. Kita dengar. Bersatu, MP ada hak perlembagaan tarik balik sokongan pada PM. Tindakan seseorang ahli parlimen menarik balik sokongan mereka kepada Perdana Menteri adalah sebahagian daripada hak demokrasi, kata Bersatu. Timbalan Pengurusi Biro Perlembagaan dan Undang-Undang Bersatu, ia juga bukan seperti didakwa Jcom yang menganggap usaha berkenaan sebagai perbuatan khianat. Mengulas kenyataan daripada timbalan Jcom, Ketua Pengarah Jcom Ismail Yusof,
Usaha untuk menjatuhkan kerajaan, sama ada ia suatu benar atau sekadar hayalan, bersatu amat mengejutkan apabila dilabel sebagai pengkhianatan. Baik, tuan-tuan. Ia tidak dianggap sebagai pengkhianatan sebab sedangkan yang meluluskan Akta Anti Lompat Parti adalah Bersatu sendiri. Kalau Bersatu menganggap ia hak perlembagaan, kenapa Bersatu bersetuju untuk meluluskan Akta Anti Lompat Parti? Itu soalan saya kepada peguam tersebut. Saya sebenarnya, to be honest, saya tak setuju kepada Akta Lompat Parti kerana bagi saya ia bercanggah dengan perlembagaan. Tetapi perlembagaan telah berjaya diubah, menyebabkan siapa yang lompat akhirnya jatuh. Baik, tak apalah. Now, Bersatu komen dekat situ. Adakah PAS tak tahu? PAS tahu. PAS sedar. PAS aware. Tetapi kenapa Tuan Ibrahim Tuan Man buat kenyataan sedemikian disordi? Kerana Tuan Ibrahim Tuan Man sudah malu. Malunya kenapa? Telah diberitakan kepada pimpinan-pimpinan tertinggi, bersiap sedia tuan-tuan dan puan-puan. Syekh sekalian, tuan guru, kita bersiap sedia kerana kerajaan akan tumbang hari Jumaat ini. Tak tumbang. Kerajaan akan tumbang lepas langkah Dubai. Tak tumbang. Saya kata langkah Dubai bukan untuk nak menyerahkan SD. Bukan. Langkah Dubai melangkaukan duit tak berjaya, sepatutnya mereka bersetuju menyatakan mereka telah hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri. Saya sebut malam tadi. Mereka telah hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri. Itu yang nak dibuat oleh 10 orang UMNO, campur GPS dan campur GRS, kononnya. Untuk itu berlaku, duit kena transfer dahulu. Kena pindah dahulu duit tersebut. Wang tu kena pindah. Tetapi wang itu tak tahu di mana sekarang ini. Hilang di mana. Disebabkan itu tidak berlaku, tak boleh mereka nak menghadap Yang Bertuan Agong menyatakan bahawa mereka ini semua telah hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri. Harapan mereka adalah supaya Yang di-Pertuan Agong memanggil sidang parlimen secara tergempar sebelum Yang di-Pertuan Agong yang baru, Sultan Johor, mengangkat sumpah atau dilantik menjadi Yang Bertuan Agong pada 31 hari bulan Januari ini. That's what happened. Itu kisah, itu peristiwa, itu cerita. Sebab itu Ahmad Maslan kata pada hari ini, dia kata, langkah Dubai cuma fata morgana. Seorang pemimpin UMNO menganggap dakwaan berlaku rancangan terancang untuk menjatuhkan kerajaan sebagai fata morgana dan seolah mustahil berlaku. Dia kata langkah Dubai itu hanya fata morgana. Untuk 30 ahli parlimen, kami sudah tanda tangan perjanjian kena bayar 100 juta seorang jika ingin lompat parti siapnya di X hari ini. Cuma, saya nak cerita pada Ahmad Maslan, perkara. Dia lupa satu perkara. Lompat parti 100 juta kalau dia tak lompat, macam Bersatu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kata 750 juta. 100 juta dia bayar. Tak ada masalah. 10 orang 1 bilion. 750 juta baru 7 orang baru 7 orang, 700 juta. Saya kata itu permulaannya. Siapa kata duit dia hanya 750 juta? Tuan-tuan, Pandora Papers, Daim 2.6 bilion atau 2,600 juta. Itu boleh beli 260 orang ahli parlimen tau. To put into perspective, boleh beli 260 orang ahli parlimen. Kita ada 222 orang ahli parlimen je. Kalau seorang kita bayar 100 juta, boleh beli semua ahli parlimen dan lebih-lebih lagi. Just to put into perspective lah. Faham tak? Jadi, tuan-tuan, langkah ini tidak berjaya, tidak akan berjaya dan insya-Allah kerajaan ini akan kekal. Kita telah berjaya menyekat katil-katil ayam. Kita menyekat katil-katil yang tidak kelihatan. Kita juga telah membukukan harta esmet di luar negara dengan AMLA. Kita telah berjaya melakukan. Dan alhamdulillah usaha-usaha ini insya-Allah kita akan terus gemblengkan dan pastikan. Dan terkini juga saya dapat berita lah, saya tak tahu betul atau tidak. Dia katakan aset anak Mahathir
telah disita. Tapi itu tak pasti. Saya tak jumpa berita, saya jumpa berita daripada sumber yang mungkin tak betul. Tapi tak apa. Kalau itu berlaku tuan-tuan, dengan Datuk Seri Anwar sekarang ini disaman oleh Mahathir di dalam mahkamah dan bukti-bukti itu dibawa, kita akan dapat insya-Allah pastikan bahawa langkah-langkah apa sekalipun, langkah syaitan ini tidak akan berlaku. Dan kalaupun berlaku tuan-tuan, ketahuilah. Kalaupun berlaku, ketahuilah. Iswardi murni ada di sini. InsyaAllah. Selagi hayat di kandung badan, kita akan teruskan perjuangan ini. Tuan-tuan, sebagai penutup, 2 jam 2 minit 39 saat. 2 jam 2 minit lagi untuk tahun baru. Satu kata-kata dari saya lah. Dalam hidup ini kita kena ingat 3 jenis manusia. Dalam hidup ini kita kena ingat 3 golongan manusia. Satu, yang membantu kita waktu kita susah. Kedua, yang meninggalkan kita sewaktu kita susah. Dan yang ketiga, golongan yang meletakkan kita sehingga kita jadi susah. Ingat tuan-tuan. InsyaAllah. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia satu pencerahan padu daripada Brother Iswardi. Dan akhirnya sahabat semua, Cikgu Bat bakal kena saman lagi. Oleh siapa? Oleh Wahab dan juga Profesor Agus. Ya, berkaitan dengan isu video yang ditularkan oleh Cikgu Bat sahabat-sahabat semua. Jadi saat bertambah satu lagi saman ya, yang dikemukakan kepada kaki fitnah ini yang anda semua kenal, yaitu Cikgu Bat sahabat-sahabat semua. Itu dia, terima kasih kerana mendengar bersama-sama pencerahan daripada Brother Iswardi, pendedahan menarik ya berkaitan dengan langkah Dubai yang gagal sahabat-sahabat semua untuk menumbangkan kerajaan hari ini. Begitu terdesaknya, begitu rakusnya mereka untuk menjatuhkan kerajaan maupun mau menjatuhkan Perdana Menteri kita hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi terima kasih. Itu dia, sampai sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Dan izinkan saya untuk mengundurkan diri. Seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian jadi daripada Orang Dapat Channel. Sekian, bye-bye.